Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Alhamdulillah. Semoga semuanya sihat. Hari ini kamu bersama-sama dengan cikgu, kita akan belajar pendidikan jasmani. Tema pembelajaran kita untuk hari ini ialah gimnastik asas. Dalam unit 1, tajuk jadi yang terbaik. Sebelum kita memulakan kelas PDPR kita, mari sama-sama kita berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini mendapat berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah murid-murid semua, untuk pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid boleh merujuk kepada buku teks yang baru kamu dapat. Jangan lupa untuk balut buku teks kamu ni. Objektif pembelajaran pada hari ini adalah di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat yang pertama, melakukan imbangan dinamik, flip-flop dan kereta sorong berganda atau double wheelbarrow dengan baik. Objektif yang kedua, murid-murid akan dapat menjelaskan dua anggota badan yang terlibat untuk mengekalkan keseimbangan. Dan yang ketiga, murid-murid akan dapat melakukan aktiviti dengan selamat dan seronok. Apa maksud imbangan? Imbangan adalah keupayaan individu untuk mengekalkan posisi badan pada sesuatu keadaan asal dan mengimbangi dalam satu tempoh masa. Itu maksud imbangan. Kita ulang kaji balik pelajaran masa kamu tahun 3. Imbangan dinamik pula. Imbangan dinamik pula ialah kebolehan mengekalkan keseimbangan ketika pusat graviti berubah. Dalam erti kata lain, kemahiran imbangan dinamik ini ialah kemahiran yang dilakukan semasa kita bergerak. Jelas murid-murid? Baik. Sekarang kita beralih kepada kemahiran imbangan yang kita pelajari dalam pelajaran pada hari ini. Kemahiran yang pertama adalah kemahiran imbangan flip-flop. Dan kemahiran yang kedua ialah kemahiran kereta sorong berganda ataupun wheelbarrow. Kita akan lihat satu persatu. Bagi kemahiran flip-flop, kemahiran ini dimulakan dengan permulaan dalam kedudukan ikan tuli. Kemudian, luruskan tangan dan tolak badan ke atas dengan menggunakan tangan dan kaki. Angkat sebelah tangan dan ibu kaki, pusingkan badan ke belakang. Dan kemudian, ulang semula langkah 1 hingga 4 hingga kembali ke kedudukan asal, iaitu pada kedudukan tekan tuli. Jom kita perhatikan bagaimana cara imbangan dinamik flip-flop ini dilakukan.
Mudah tak? Okey, kita akan beralih kepada kemahiran yang kedua, iaitu kereta sorong berganda. Baik. Sekarang kita lihat langkah-langkah bagi teknik kereta sorong berganda. Kemahiran ini memerlukan 3 orang dalam satu kumpulan. Okey, kita bermula dengan murid A. Kita tengok pada gambar, cikgu letak tu. Okey, bermula dengan murid A, akan duduk dekat. Kemudian murid B luruskan kaki dan letakkan di belakang badan murid A. Setelah itu, murid A akan menahan beban dengan tangan. Kemudian, murid C akan angkat kedua-dua kaki murid A lurus selari dengan lututnya. Akhir sekali, kereta sorong berganda akan bergerak ke depan. Okay. Tips untuk kemahiran ini, semasa bergerak, kesemua murid perlu bergerak secara serentak ataupun seragam supaya mendapat keseimbangan. Okay. Jom kita perhatikan pula bagaimana cara kereta sorong berganda ini dilakukan. Okey, macam mana? Ya, kemahiran ini agak sukar. Tetapi dengan latihan kita akan dapat melakukannya. Baik. Seterusnya, untuk penerangan yang lebih lanjut, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 2. Muka surat 2 ni adalah penerangan secara ringkas tentang 2 kemahiran yang telah kita pelajari tadi. Baik. Sekarang mari kita tengok langkah-langkah keselamatan apabila melakukan aktiviti ini. Ingat, sebab kita nak lakukan aktiviti ini, kita perlu pastikan langkah-langkah keselamatan ini diikuti. Baik. Seperti biasa, sebelum memulakan sesuatu aktiviti, pastikan kawasan tersebut selamat dan lantai rata. Baik. Yang pertama. Yang kedua, murid-murid perlu sentiasa berkomunikasi sesama sendiri semasa aktiviti bagi mengekalkan keseimbangan. Baik. Maksudnya, semasa kamu melakukan aktiviti, terutamanya aktiviti kereta sorong berganda, kamu perlu berkomunikasi, kamu perlu bercakap dengan rakan-rakan supaya apabila kamu melakukan aktiviti kemahiran tersebut, maka kamu dapat mengekalkan keseimbangan. Okey. Kita tengok yang ketiga. Murid-murid juga perlu pastikan pergerakan murid sama, seragam semasa melakukan aktiviti. Masih merujuk kepada aktiviti kereta sorong berganda.
Yang tadi perlu komunikasi. Yang sekarang ni selepas sudah berkomunikasi, murid-murid perlu pastikan pergerakan kamu seragam semasa melakukan kemahiran kereta sorong berganda. Okey. Dan yang terakhir, pastikan ibu bapa memantau untuk menjaga keselamatan kamu semasa melakukan aktiviti ini di rumah. Okey. Ataupun siapa saja dewasa yang ada di rumah kamu sekarang. Baik. Aktiviti ini agak sukar. So, kamu perlukan orang dewasa untuk memantau semasa kamu lakukan aktiviti tersebut. Akhir sekali, tugasan untuk minggu ini. Tugasan yang pertama, cikgu nak kamu rakam aktiviti timbangan flip-flop. Macam mana kamu tengok rakaman tadi. So, cikgu nak kamu buat rakaman yang sama aktiviti imbangan flip-flop. Ambil daripada pelbagai angle pun tak perlu. Dan yang kedua, tugasan yang kedua, rakam aktiviti kereta sorong setempat dengan menggunakan kerusi. Tugasan kedua ini, kalau kita tengok, jika mampu lakukan kereta sorong berganda. Untuk tugasan kedua ini, jika kamu ada adik-beradik yang ramai dan sudah besar, sekurang-kurangnya tahap 2. Bolehlah kamu lakukan kereta sorong berganda. Jika tidak, kamu lakukan saja kereta sorong setempat. Kamu gantikan orang yang di belakang yang akan memegang kaki kamu, gantikan dengan kerusi ataupun bangku di rumah. Dan kamu bergerak setempat. Maksudnya kaki kamu letak di atas kerusi dan kamu bergerak dalam bulatan mengelilingi kerusi tersebut. Kalau cukup ada 3 orang beradik yang besar mampu lakukan kereta sorong berganda, kamu boleh cuba. Setelah itu, hantar rakaman kamu, aktiviti yang telah kamu buat kepada WhatsApp personal cikgu. So, nanti apabila sudah selesai, kamu tak perlu hantar buku. Sebab dia ada tugasan yang cikgu berikan lagi. Cuma nanti pada hari Jumaat ataupun Sabtu, kamu tidak perlu hantar buku DJ kamu kerana nanti ada tugasan yang cikgu berikan. Cuma kamu perlu datang ke sekolah untuk mengambil modul latihan cikgu sediakan untuk minggu hadapan. Terpulang pada kamu boleh datang pada hari Jumaat, Sabtu, tapi paling lewat pada hari Ahad. Setakat ini saja kelas kita pada minggu ini. Cikgu mengucapkan terima kasih. Ingat, kes COVID sekarang ini semakin meningkat. Stay at home, stay safe. Dengan itu, cikgu menamatkan kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum.